Bersama saya Masra Malak dalam rentasan berita edisi 1440. Antara paparan utama. Mahyadin kini mufti bukan lagi PM tepi. Isteri kini jadi objek ketaksuban PAS. Kini giliran saya untuk selesaikan. Dusuki, tolong hormat mahkamah dan umat Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas langkah Sheraton yang didalangi para pengkhianat menumbangkan pentadbiran Pakatan Harapan PH pada 2020, kerajaan pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin selaku Perdana Menteri ketika itu telah mengisytiharkan darurat kononnya bagi membendung penularan wabak COVID-19. Lantaran itu, Dewan Rakyat tidak bersidang selama 7 bulan dan keputusan menggantung parlimen itu menerima kecaman hampir semua parti pembangkang dan juga UMNO yang pada ketika itu masih menyokong gabungan kerajaan. Kini, pengerusi Perikatan Nasional PN yang ternyata gagal itu menyatakan haram hukumnya bagi mereka yang mengundi calon PH Suhaizan Kayat pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai. Mahyadin kononnya mendakwa ia sebagai menunjukkan bantahan dan kemarahan pengundi di Parlimen Pulai berikutan kerajaan perpaduan tidak membantu rakyat dalam kesusahan. Jangan bagi satu undi pun pada pihak Suhaizan Kayat iaitu calon PH di Parlimen Pulai. Bekas Speaker Dun Johor, jangan bagi satu undi pun. Saya bagi hukum haram. Ada yang esok mencabar saya ni, ikut fatwa mana? Namun tak boleh kerana situasi yang sudah berlaku sekarang ini sudah 9 bulan berlalu ujian bagi rakyat macam soal kenaikan harga barang. Katanya seenak rasa ketika berucap pada ceramah Perdana PN di Kempas malam kemarin. Sebagai respon, Pengerusi UMNO Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menyindir pengerusi PN itu. Wah, dialah orang politik, dialah mufti. Lain kali Malaysia bukan saja tak payah pilihan raya, tak payah panggil parlimen bersidang, katanya pada hantaran di media sosial. Secara berasingan, Naib Pengerusi DAP Johor Sheikh Umar Bakarib Ali melahirkan kebimbangan bahawa kenyataan Mahyadin itu akan menggalakkan ekstremisme dan seterusnya memecah belahkan negara. Beliau juga berkata fatwa Mahyadin itu bertentangan dengan titah yang di-Pertuan Agong yang menyeru agar politik dijauhkan daripada agama. Terdahulu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Petik Berita Harian berkata, fatwa Mahyadin hanyalah sekadar kenyataan politik semata-mata. Ada seorang yang bukan ulama telah mula keluarkan fatwa politik, kononnya undi Suhaizan Kayat haram. Saya hendak tanya dengan orang itu, ayat Al-Quran dari mana? Hadis dari mana? Kias dari mana? Pandangan ijma' ulama dari mana? Soalnya lagi. Ahmad Zahid juga berkata keadaan berbeza ketika Mahyadin bekerjasama dengan PH pada PRU 14 lalu dengan hukum semuanya halal. Apabila tidak sealiran dengan PH, keluarlah fatwa yang pelbagai, katanya yang juga timbalan Perdana Menteri. Kata Zahid, rakyat Johor khususnya pengundi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Juram perlukan kestabilan. Rakyat Johor lebih matang apapun propaganda muslihat yang mahu menggunakan rakyat untuk perjuangkan mereka, tetapi yang dilakukan adalah sebaliknya. Pengundi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Juram terus istiqomah memilih wakil rakyat dari kerajaan perpaduan terbaik, katanya. Justru bapa perutusan khas itu diingatkan agar tidak mempermainkan soal hukum halal haram dalam kempen pilihan rayanya supaya pengundi menolak calon PH. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh berkata, ini kerana setiap pernyataan dan ucapan yang keluar dari mulut Mahyadin yang juga bekas Perdana Menteri akan memberi kesan terhadap pemikiran rakyat. Hukum dah jatuh halal haram ini bagi saya perkara yang tidak boleh dibiarkan sebab bila jatuh haram, ini fatwa.
Beliau ini pemimpin, ada yang cakap ia sekadar cakap-cakap. Tetapi Mahyadin ini pemimpin dan mantan Perdana Menteri. Jadi sudah tentulah rakyat akan terkesan dengan setiap baik-baik kata yang dikeluarkan oleh pemimpin, katanya dalam kenyataan. Sesungguhnya perbuatan Mahyadin yang telah memfatwakan hukum haram untuk mengundi bekas Speaker Dun Johor itu adalah tidak wajar. Rakyat berhak untuk mengundi calon mana yang menjadi pilihan mereka dan begitulah sebaliknya. Tetapi apabila disebut haram, sokong Suhaizan, ia dianggap sangat tidak sesuai kerana kita seolah-olah mempermainkan hukum Allah. Tidaklah wajar untuk sewenang-wenangnya menghukum sedemikian hanya untuk seteru politik. Mungkin juga Mahyadin kini lebih berminat untuk menjadi mufti dan bukan lagi berminat untuk menjadi PM tepi. Atau mungkin fatwa ini dikeluarkan setelah mendapat ijma' ulama. Ya, kesepakatan ijma' para ulama PAS yang diketuai Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menjadi rakan sebantal bersatu. Beginilah jadinya apabila belalang berangan ingin menjadi helang. Akibat taksub dengan politik kepartian, seorang penyokong Perikatan Nasional PN menjadi topik perbincangan orang ramai sehingga ke hari ini. Warganet bertanyakan sejauh mana implikasi sumpah individu atas nama Mansur Ali dari segi hukum Islam. Wallahi, saya akan ceraikan bini saya dengan lafaz talak 3 jika Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan masih bertahan sampai bulan 8 2023, katanya pada 4 Februari lalu. Namun kini, tangkap layar posting Mansur itu tular sehingga mendapat respon daripada pelbagai pihak, termasuk kecaman hebat daripada para netizen. Isu itu tular di media sosial dan kini menjadi persoalan ramai sama ada telah jatuh talak atau sebaliknya selepas berakhirnya bulan Ogos. Ia amat menakutkan sebegitu sekali taksubnya para pendukung Parti Melayu Islam sehingga sanggup membuat lafaz taklik sedemikian rupa. Jahil sangatkah atau terlebih alim? Sebagai respon, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Setia Muhammad Naim Mokhtar berkata, lafaz taklik seorang individu yang mahu menceraikan isterinya talak 3 sekiranya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan masih bertahan hingga Ogos tidak boleh ditarik balik. Menurut beliau, dari sudut hukum, apa-apa pun taklik tidak boleh ditarik balik apabila telah dilafazkan. Di bawah peruntukan undang-undang jelas menggariskan bahawa mana-mana permohonan untuk mengesahkan taklik perlu difailkan di Mahkamah Syariah kerana ia diperuntukkan dalam enakmen semua negeri. Jadi dinasihatkan kepada isteri atau suami terbabit untuk memfailkan permohonan di mahkamah bagi mengesahkan penceraian tersebut. Hanya hakim syar'i di mana pasangan terbabit bermaustatin saja yang boleh menentukan sama ada taklik tersebut jatuh ataupun tidak. Katanya menerusi rakaman video yang dibuat naik di Facebook beliau beberapa hari lalu. Mengulas lanjut, beliau menjelaskan apabila taklik dikaitkan dengan penceraian dengan talak 3 kepada seorang isteri, ia perkara yang amat tidak bertanggungjawab kerana isteri tidak boleh dijadikan objek atau pertukaran kepada sesuatu taklik. Isteri sepatutnya dinaikkan martabat. Islam sendiri telah menaikkan taraf seorang isteri dan wanita. Tambahnya lagi, subung itu Muhammad Naim menasihatkan agar golongan suami perlu bertanggungjawab dengan tidak melibatkan maruah isteri dalam lafaz jika melafazkan taklik. Yang kedua, kalau nak mengesahkan sesuatu lafaz sama ada jatuh ataupun tidak, jangan rujuk kepada pihak yang ketiga. Yang boleh menentukan sama ada lafaz itu jatuh atau tidak adalah Hakim Mahkamah Syariah di mana pasangan itu bermaustatin, ujarnya. Politik negara disifatkan sedang menuju ke arah kekacauan yang parah susulan tindakan lelaki berkenaan walaupun beliau mendakwa kononnya akaun Facebook beliau digodam. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata, menggadaikan hubungan keluarga atas perkembangan politik semasa menunjukkan kematangan yang sangat rendah. Ini adalah politik ekstrim tahap tinggi, fanatik, hingga ke tahap memutuskan hubungan suami isteri,
menandakan politik di negara ini menuju ke arah kekacauan yang parah. Kami berpandangan individu berkenaan telah menerima indoktrinasi politik melampau akibat pemimpin politik pembangkang menanamkan persepsi di luar kerangka demokrasi yang matang. Individu tersebut menjadi mangsa kepada kempen yang agresif, menanam kebencian keterlaluan untuk menjatuhkan kerajaan melalui label dan menggunakan sentimen perkauman serta agama, katanya dalam kenyataan. Jelas terbukti parti pembangkang amat gelojoh untuk merebut kuasa dengan kaedah matlamat menghalalkan cara bukan setakat politik takfiri dan ekstremis, malah hukum hakam agama menjadi permainan mereka. Sentimen kebencian yang melampau sanggup memporak-perandakan masyarakat hingga ke tahap merosakkan institusi kekeluargaan tidak dapat diterima akal fikiran yang waras. Ia sesuatu yang melampau. Pemimpin parti pembangkang sanggup mengelirukan masyarakat sehingga wujud kes perceraian seperti mana yang berlaku hanya kerana politik sempit. PAS bukan agama dan agama bukan PAS. Sikap ini sangat tidak bertanggungjawab, hina dan memalukan di mana perginya pertimbangan akal dan iman para walaun sehingga ke tahap ini ketaksuban mereka. Kemana perginya suara teguran para pimpinan PN yang mendakwa mereka bertaraf ulama? Adakah semuanya sudah ditelan bumi? Sultan Johor Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar semalam berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Bukit Pelangi, Johor Bahru. Berangkat sama ke pertemuan itu, Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim. Hadir sama Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi dan Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dr. Azmi Rohani. Anwar menerusi hantaran di Facebook berkata, dalam sesi menghadap tersebut, beliau menyembah maklum perkembangan terkini negara dan negeri Johor serta isu-isu melibatkan rakyat keseluruhannya. Mendoakan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga duli tuanku serta seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayahnya serta berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan penuh kedaulatan, ujar beliau. Pertemuan berlangsung kira-kira 1 jam di Istana Bukit Pelangi Johor Bahru dengan ketibaan Anwar pada pukul 11.20 pagi. Usai menghadap Sultan Johor, Anwar terus bergegas ke Hospital Sultanah Aminah HAS Johor Bahru untuk sesi lawatan dan mengumumkan berita yang menggembirakan buat seluruh rakyat Johor. Kerajaan telah meluluskan peruntukan segera berjumlah RM500 juta untuk kerja-kerja menaik taraf fasa pertama, khususnya melibatkan pembinaan tempat letak kenderaan bertingkat. Anwar turut berkata peruntukan segera itu bertujuan untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan yang diberikan kepada pesakit-pesakit dan waris di hospital berkenaan. Usai sesi menghadap saya terus beradakan tinjauan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Tinjauan ini dibuat selepas menerima laporan daripada Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi dan Menteri Kesihatan, Dr. Zaliha Mustafa tentang kesesakan kritikal di HSA yang berlaku sejak puluhan tahun lalu. Selepas melihat sendiri kemudahan dan fasilitis di sini serta meneliti permintaan yang dibuat, saya meluluskan peruntukan segera RM500 juta bagi projek pembangunan fasa pertama infrastruktur HSA. Ia merangkumi pembinaan parking bertingkat yang harus disegerakan serta pembinaan beberapa blok bertingkat baru di HSA. Katanya selepas melakukan lawatan kerja di hospital berkenaan. Tambah Perdana Menteri, Kerajaan Negeri juga telah mengambil langkah-langkah sementara dan memudahkan urusan dengan kerjasama Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB. Setelah berbincang dengan Kementerian Keuangan, kita mahu projek ini disegerakan dan saya telah minta ia dilaksanakan pada tahun ini juga, katanya yang juga Menteri Keuangan. Sambung dengan itu, beliau berharap usaha ini dapat mengurangkan kesesakan di HSA dan juga memberikan keselesaan kepada rakyat yang menggunakan perkhidmatan di hospital berkenaan. Untuk hospital ini, HSA setakat fasa pertama memerlukan RM500 juta dan setelah berbincang dengan Kementerian Keuangan, kita mahu projek ini disegerakan dan projek berjumlah RM500 bilion itu diluluskan, katanya. Anwar berkata hospital itu mempunyai keluasan sekitar 40 hektar dan ia mencukupi untuk membina parking serta membangunkan beberapa lagi kompleks bertingkat bagi memenuhi keperluan perkhidmatan hospital dan menyelesaikan isu kesesakan pesakit.
Kalau saya lihat tadi kesesakan itu, iaitu pesakit tidak boleh ditahan lagi, katil dan wad disusun sehingga ke tengah. Perkara ini telah terbengkalai sekian lama dan tiada tindakan. Kini giliran saya dan Dr. Zaliha Mustafa, iaitu Menteri Kesihatan, untuk menyelesaikannya. Kita ambil tindakan segera dan telah diluluskan, katanya. Sementara itu, ditanya sama ada pembinaan HSA 2 turut dibincangkan, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata projek berkenaan dalam perancangan lanjut. Untuk HSA 2 dalam rancangan yang kedua, kita selesaikan dahulu yang mendesak iaitu parking dan kompleks baru di HSA. Yang lain iaitu Hospital Sultanah Aminah 2 dalam rancangan separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dan berikutnya. Tapi keadaan HSA tidak boleh bertahan sementara menunggu hospital baru, katanya. Syabas Kerajaan Perpaduan Madani teruskan berkhidmat dan memberikan keselesaan kepada rakyat. Kepada yang masih mempersoalkan apa yang dilakukan oleh PMX, maklumat ada di hujung jari anda. Minggu lalu, bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS, Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, menarik balik rayuan saman fitnah terhadap Naib Presiden Parti Amanah Negara, Amanah, Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa berhubung dengan isu di sebalik penjualan aset tabung haji TH. Perkara tersebut disahkan Mujahid yang juga bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selepas dimaklumkan peguamnya, Nur Azmir Zakaria, bahawa Ahmad Dusuki berbuat demikian di Mahkamah Rayuan Putrajaya pada Selasa selain diperintahkan membayar kos rayuan sebanyak RM5,000. Berakhirlah sudah episod fitnah yang sekian lama diputarkan oleh Dusuki dan pihak PAS sejak sekian lama, khususnya ketika saya menjadi Menteri Agama. Kini dengan tindakan Dusuki yang telah menarik balik rayuannya itu, membuktikan Dusuki akhirnya telah akur bahawa aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Katanya dalam hantaran di Facebook pada Selasa lalu di Petik Sinar Harian. Tidak puas hati dengan itu, tiba-tiba pada 31 Ogos lalu, Dusuki menyindir bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri itu kerana dapat menyelamatkan hampir 300 juta ringgit nilaian tanah ladang harta pendeposit tabung haji TH. Ahmad Dusuki menafikan beliau telah kalah selepas menarik balik rayuan berhubung saman fitnah pada Isnin lalu. Bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS itu menerusi kenyataan ringkas di Facebook berkata, beliau sebaliknya berjaya menyelamatkan tanah ladang dan harta pendeposit lembaga tabung haji TH bernilai ratusan juta ringgit. Saya kalah? Tak. Saya berjaya menyelamatkan hampir 300 juta ringgit nilaian tanah ladang harta pendeposit TH. Ia dibayar sebagai deposit oleh syarikat Tamako Sdn Bhd yang dijual ketika pentadbiran Pakatan Harapan tetapi dibatalkan di era Perikatan Nasional, katanya di Petik Berita Harian. Rayuan Ahmad Dusuki itu membabitkan isu di sebalik penjualan aset tabung haji yang berkaitan siapannya. Seorang ustaz berdusta, berpuluh ribu jadi mangsa, belagak tahu segalanya. Akhirnya telan api fitnah dalam perut ia sendiri. Hingga kini, tak pernah tarik balik pendustaannya. Allahu musta'an. Hari ini, Dr. Mujahid mencoret di ruangan Facebook beliau dengan tajuk Sila Hormat Keputusan Mahkamah dan Umat Islam. Beliau mengakui kini mengikuti perkembangan Ustaz Dusuki Rani yang kalah saman beliau kepada saya dalam kes aset tabung haji dijual kepada bukan Islam. Beliau meneruskan fitnah ini walaupun setelah dua mahkamah iaitu Session dan Tinggi memutuskan bahawa tiada aset TH dijual kepada bukan Islam. Beliau gagal menggunakan satu lagi ruang rayuan di Mahkamah Putrajaya apabila beliau menarik balik rayuannya pada 28 Ogos baru-baru ini. Sepatutnya ketidakpuasan hati beliau kepada keputusan dua mahkamah didengarkan dan dihujahkan ke hadapan Mahkamah Putrajaya yang diadili oleh 3 orang hakim. Malangnya, beliau tarik diri atas kerelaan sendiri tetapi memilih untuk meneruskan fitnah ke atas tabung haji di pentas politik dan di media sosial. Kebanyakan hujahnya telah pun didengari di bilik perbicaraan dan telah pun dijawab dan diperiksa balas kesemua jawapan oleh peguam beliau dan saya di hadapan hakim, kata Mujahid. Ahli Dewan Negara itu turut menegaskan Dusuki meneruskan siri fitnahnya ke atas tabung haji dengan sentimen aset TH dijual kepada bukan Islam menimbulkan keresahan orang ramai.
Tabung haji adalah institusi mulia umat Islam yang telah menjadi bahan politik murahan beliau walaupun dibuktikan di mahkamah bahawa fitnah beliau adalah tidak benar. Berhenti dari menjaja fitnah dan hormat sedikit keputusan mahkamah yang kekal menolak saman Dusuki ke atas saya yang telah mempertahankan aset tabung haji tidak dijual kepada bukan Islam. Hormatilah umat Islam dan para pendeposit daripada menjadi mangsa fitnah Dasuki. Apa motif beliau? Saya harap beliau noktakan isu ini dan mari bersama membangunkan umat Islam menjauhi diri dari budaya fitnah. Tambah naib Presiden Parti Amanah Negara itu. Jom Channel dan seluruh rakyat Malaysia rasa terpanggil untuk menegur Dusuki yang kini dilabel sebagai fitnah creator of the year. Jauhilah fitnah, berhentilah menfitnah dan politik toksik kebencian sebegini. Tidakkah anda merasa serik walaupun sekali atau Dusuki bangga dengan label sedemikian? Kerana PAS dan fitnah tidak boleh dipisahkan, tersimpel rapi. Pesan Mujahid Rasulullah SAW dari Anas bin Malik bersabda, fitnah itu tidur, maka laknatlah mereka yang mengejutkannya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masra Malak. Assalamualaikum dan jumpa lagi.